Okey, kita sambung 7.2. Ini awak boleh tengok buku teks muka surat 240. Okey, salin contoh kat situ Okey, aplikasi pengatur caraan linear. Okey, kita dah belajar kena pasti kekangan yang wujud. Kita dah tentukan fungsi objektif. Kita dah tentukan pemboleh ubah keputusan yang memenuhi setiap kekangan. Okey, kita dah tengok kat mana nilai yang memenuhi kekangan, memuaskan kekangan tersebut kita panggil nilai tersaur. Okey, kemudian rantau tersaur. Okey, next kita akan tengok contoh 6. Sebuah sekolah ingin membeli dua jenis meja, iaitu meja P dan meja Q. Okey, meja P dan Q. Okey, kita boleh buat meja P dan Q macam ni meja P dan Q. Diletakkan dalam mama komputer. Harga bagi sebuah meja P adalah 200 dan harga bagi meja Q adalah 100. Nampak? Okey, luas permukaan meja P adalah 1, manakala meja Q adalah 2. Sekolah tersebut membeli X meja P, so sini X, dan Y meja Q. Nampak? Pembelian meja berdasarkan kekangan berikut. So, baca kekangan dan terus tengok apa yang boleh kita buat. Jumlah, bila jumlah bermaksud hasil tambah. Luas permukaan meja, jumlah luas permukaan meja adalah tidak kurang bermaksud lebih atau sama dengan 30, tidak kurang daripada. So, untuk meja P, luas dia adalah X darab 1, betul tak? So, untuk kekangan 1, so ni ditulis 3 ketaksamaan untuk A. Okey, untuk kekangan 1, jumlah luas dia adalah X tambah, untuk luas meja Q adalah 2Y. 2 kali Y kan? Okey, tidak kurang bermaksud mesti lebih atau sama dengan 30. Okey, nombor 2. Jumlah wang yang diperuntukkan ialah 6,000. Bila jumlah wang, nampak 200 X tambah 100 Y. 6,000 bermaksud maksimum 6,000. So, kurang atau sama dengan 6,000. Yang ni kita boleh permudahkan. Kita akan dapat 2X tambah Y kurang atau sama dengan 60. Okey, nombor 3. Bilangan meja Q selebih-lebihnya. Q ni adalah Y. So, Y selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya bermaksud paling lebih. Maksudnya kurang atau sama dengan 2 kali bilangan meja P. 2P adalah X. Nampak? So, ini adalah 3 ketaksamaan. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm. Okey, bila dia bagi skala, follow skala dia. 2 cm kepada 10 meja. Bermaksud 2 cm 10. Bermaksud skala awak start dengan 10. Okey? Okey. Okey, sebelum kita buat lakar graf, apa yang perlu kita buat ni? Cari dulu point dia kan. So, untuk kekangan pertama, X tambah 2Y sama dengan 30. So, 2Y sama dengan 30 tolak X. Buat yang ni. Nampak? X, Y. Kalau X kosong, Y, 2Y sama dengan 30, Y sama dengan 15. Kalau Y kosong, X sama dengan 30. Nampak? Okay. Next. 2X tambah Y sama dengan 60. Jadi Y sama dengan 60 tolak 2X. Buatlah kotak. X, Y. So, X, kalau X kosong, tutuplah X tu. So, Y sama dengan 60. Kalau Y kosong, X sama dengan 30. Boleh buat. Kosong sama dengan 60 tolak 2X. So,
60 sama dengan 2x. X sama dengan 60 bagi 2, 30. So, dapatlah koordinat dia. Okey, satu lagi koordinat. Y sama dengan 2x. X, Y. Kalau X kosong, Y kosong. Kalau X 10, Y 20. Nampak? Okey, so kita buat graf kita. Okey, dia bagi 2 cm kepada 10 meja. Jadi kita tarik. Okey, nampak paksi X dan paksi Y. So sini X dan sini Y. Okey, sekarang disebabkan ruang cikgu ni kecil, jadi kita buat 2 cm. Yang ni adalah 1 cm. 2 cm yang ni, nampak? 2 cm kepada 10. So 10, 20, 30. Okey. So kat sini pun 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, so kita plot untuk yang pertama, kekangan pertama. Kekangan pertama 0,15. So 0,15 kat sini, 30 kosong kat sini. Nampak? So terus garis. Jangan tunggu lagi. Garis ni. Okay, so situ labelkan kekangan pertama. Boleh tulis 2y sama dengan 30 tolak x. Okey. Kekangan kedua. 0,60 di sini, 30 kosong kat sini sama. So ambil pembaris, gariskan. Okay, so kat sini kita boleh tandakan, namakan dia punya persamaan. 2x tambah y sama dengan 60. Okey. Okey, lagi satu y sama dengan 2x. So koordinat dia apa? Itu warna merah. Merah lagi. Warna kosong kat sini. 10, 20. Paksi x 10, paksi y 20 kat sini. So ambil pembaris, gariskan. Ni adalah namanya adalah y sama dengan 2x. So sekarang kita tengok rantau mana yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan untuk kita lorekkan rantau R. Okey. Jadi kita tengok. Untuk pertama, y lebih besar daripada 30. So yang pertama yang ni, bila lebih besar dia bahagian atas. So tanda bahagian atas. Nampak? Semua bahagian atas. Okey. Okey, kekangan kedua. Kekangan kedua, yang garisan kedua tu kurang daripada 60. Nampak ni? Kurang daripada 60. Jadi dia bahagian bawah. Okey. Okey, last one. Garisan ketiga, y kurang daripada 2x. So bila kurang dia bahagian bawah. So kat mana rantau yang memenuhi ketiga ketaksamaan ni adalah di sini. Okey, yang ini kita letak huruf R. Okey. So yang tak berkenaan kita boleh padam dia. Saya agak confused. Okey. Okey, dah dapat rantau R. So nombor C, berdasarkan graf dibina, cari julat bagi bilangan meja P jika bilangan meja Q yang dibeli adalah 10. Ini terpaksa kita padam sebab kita nak jawab yang lain tu. Okey.
tak cukup ruang. Awak boleh sambung kat buku awak. Awak jangan padam pula. Boleh sambung terus. Okey. C. Julat bagi bilangan meja P. P adalah huruf apa? P adalah X. Q adalah Y. Yang dibeli jika bilangan meja Q yang dibeli ialah 10 buah. So, Y, Q adalah Y kan? Jadi Y sama dengan 10. Awak tengok graf awak. Kat mana Y sama dengan 10? Y sama dengan 10 yang ni. Sini adalah Y sama dengan 10. So dia nak cari X. Berapa julat X. Jadi Y sama dengan 10. Julat yang memenuhi rantau ni, awak boleh tengok dekat graf awak adalah garisan tu. Yang ni rantau dia kan? Ni rantau dia kan? So julat dia adalah 10 kurang daripada X kurang daripada 25. Baca dari graf. Nampak? Ni garisan Y sama dengan 10. Cikgu buat warna purple. Ni garisan Y sama dengan 10. Okay. Next. 2. Bilangan maksimum murid yang boleh menggunakan meja tersebut pada masa tertentu jika meja P adalah X, dapat menampung 4 orang, 4X, dan sebuah meja Q adalah Y, dapat menampung 8 orang, 8Y, sama dengan K. Yang ni kita panggil apa? Fungsi objektif. Sebab dia ada bilangan maksimum. Jadi kita anggapkan K tu satu nombor lain. Apa-apalah yang nak senang boleh bahagi dengan 4 dengan 8. Jadi K tu kita anggap sebagai 32. So 4X tambah 8Y sama dengan 32. So boleh bahagi X tambah 2Y sama dengan 32 bagi 4, 8. So kita akan dapat, awak buat kotak ni, kotak ajaib. X, Y. Kalau X kosong, Y adalah 4. Kalau Y kosong, X adalah 8. Okey. Okey, jadi kita buat dekat graf tu. 04 dekat Y, 04 kat sini. Okey, 80 dekat X. So garisan dia adalah di sini. Okey, dah dapat garisan ni. Garisan ni adalah garisan yang K tadi. Yang ni garisan K. 4X tambah 8Y sama dengan K. K tu adalah kita ambil 32. Okey, dah dapat garisan ni, kita buat garis selari untuk setiap bucu yang kena pada garisan tersebut. Okey, selari dengan garisan tersebut. Bucu dia ini. Oh, sorry. Okey, garis selari. Selari tak ni? Oh, tak. Selari Awak guna pembaris untuk tentukan dia selari ke tidak. Cikgu ni kurang tepat lah. Okey, so dapat situ. Kita tengok, dia kata maksimum kan, jadi kita tengok mana titik yang maksimum. So titik maksimum kita dapat kat sini adalah 15, 30 yang paling maksimum. Jadi masukkan ke dalam nilai tersebut, iaitu
kat mana nak buat. Okey, nilai maksimum tadi adalah 4x tambah 8y sama dengan K. So, 4 darab 15 tambah 8 darab 30. Titik maksimum dia adalah 15, 30. Okey. So, kita akan dapat nilai K. So, K kita akan dapat 300. So, ini adalah jawapannya bilangan maksimum murid. Okey, boleh? Okey, selesai contoh 6. Kita boleh terus pergi kepada latih kendiri 7.2. Okey, untuk latih kendiri 7.2. 1. Sebuah institusi menawarkan 2 jenis perniagaan, kursus pengurusan dan kursus kewangan. Okey, so kat sini maklumat dia adalah pengurusan kewangan. Tulis. Okey, bilangan peserta bagi kursus pengurusan adalah X orang, bilangan peserta bagi kursus kewangan adalah Y orang. Okey, pengambilan berdasarkan kekangan tersebut. Sudah ada kekangan, dia mesti soalan A dia mesti tulis 3 ketaksamaan berdasarkan kekangan tadi. So, nombor 1. Ni A terus. Okey, jumlah peserta. Bila jumlah bermaksud baca ni, jumlah peserta. Bila jumlah peserta X dan Y. Nampak? Tidak melebihi. Bila tidak melebihi, dia adalah kurang atau sama dengan. Jadi, kekangan pertama X tambah Y kurang atau sama dengan 80. Okey, kekangan kedua. Bilangan peserta kursus kewangan. Kewangan adalah Y. Tidak melebihi, kurang atau sama. 4 kali bilangan peserta pengurusan. 4X. Jadi, Y kurang atau sama dengan 4X. Okey, nampak? Okey, kekangan ketiga. Bilangan peserta kursus kewangan, kewangan Y, mesti melebihi, lebih atau sama dengan. Okey, melebihi ni ayat dia kena baca habis ya. Mesti melebihi bilangan peserta kursus pengurusan ni X sekurang-kurangnya 10 orang. Bila sekurang-kurangnya 10 orang, mesti lebih atau sama dengan 10. Jadi ayat mesti melebihi ni Y mesti lagi banyak daripada X. Jadi beza dia adalah Y tolak X mesti lebih atau sama dengan 10. Okey. Okey, dengan menggunakan skala. Okey, lukis kena buat graf lah. Okey, jadi bila nak buat graf, apa perlu kita buat? Kotak ajaib. So untuk kotak ajaib pertama, X, Y. Kalau X kosong, Y 80. Kalau Y kosong, X 80. Dah ada dah. Okey, kotak ajaib kedua. X, Y. Okey, kalau X kosong, tengok ni. Y pun kosong. Kalau X, ni kita ambil, katakanlah X 10. Kalau X 10, Y adalah 40. Nampak? Okey, kotak ketiga. X, Y. So, kalau X kosong, Y kosong. Y kosong, Y 10. Okey. Kalau Y kosong, X negatif 10. Kita tak nak negatif tu. Jadi, kita ambil nombor lain. Okey, kita boleh buat Y boleh jadi 40. X adalah 40. So, 40 tolak X sama dengan 10.
40 tolak 10 sama dengan X. 30 sama dengan X. So 30 kat sini. Okay, nampak? Okay, so boleh plot graph. Dia dah bagi skala, so kena ikut skala. Cuma cikgu ruangan tak cukup lah. Okay, so kat sini paksi X dan paksi Y. Okay, so kat sini kita buat, awak guna 2 cm kepada 10 bermaksud masuk kat sini awak letak 10, 20, 30. Okey, nampak? Ni awak letak 10, 20, 30. Cikgu tak muat. 40, 50. Kita nak 80. Jadi bila cikgu tak muat, cikgu kurangkan skala dia. So awak sepatutnya buat ikut skala yang betul. Okey, sebab awak guna kertas graf. So cikgu kurangkan sini. Okey, cikgu buat kat sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey, 80 ni 60, 70, 80. Okey, so kat sini 80, 80 kita boleh buat straight line. Nampak? Okey, ini nombor 1. Yang nombor 2, 00, 10, 40. 10, 40 kat sini. Kat sini. So garisan dia macam gini. Okey. Okey, yang ketiga, 0, 10. 0, 10 di sini. 30, 40. 30, 40 di sini. Jadi garisannya, okey, nampak? Okey, so dah dapat sini. Okey, tengok mana yang memenuhi kekangan ketiga-tiga persamaan. Ini bawah, kurang daripada bawah. Y kurang daripada 4X, bawah. Lebih besar, atas. So kat sini. So namakan dia sebagai huruf R. Okey, selesai. Okey, dengan menggunakan graf DB, cari julat bagi bilangan peserta kursus kewangan. So awak kena pasti kewangan ni huruf apa? Huruf Y. Jika bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah 20, pengurusan ni adalah huruf X. So X sama dengan 20. Awak tengok X sama dengan 20 kat mana? Gariskan X sama dengan 20 ini. Garisan ni adalah X sama dengan 20. Jadi awak guna pembaris bagi dia lurus elok. Jadi dia punya julat untuk Y, awak baca dekat sini. Berapa nilai di sini dan berapa nilai di sini. Nampak? Jadi kat situ $20. Okey, sebab graf kita tu tak tepat, cikgu akan tunjuk graf yang tepat. Okey, graf kita akan dapat macam ni sepatutnya. Okey, so cikgu tulis balik kekangan dia tadi. Kekangan pertama, X tambah Y kurang daripada 80. Kekangan kedua, Y kurang daripada 4X. Kekangan ketiga, Y tolak X lebih besar atau sama dengan 10. Okey, graf dia macam ni. So awak tengok, ni tepat lah. Bila awak lukis tepat, dia jadi tepat lah. Okey, ini adalah X sama dengan
20. So kita tengok berapa nilai Y dia. So C 1, Y kurang daripada 30 kurang daripada 60 di antara. Okey, nampak? Okey, next. Jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran mingguan X. Pengurusan apa tadi? Pengurusan adalah X. Jadi 60X tambah 70Y sama dengan K. Ini adalah fungsi objektif. Jadi kita tengok titik maksimum dia. Senang terus cari titik maksimum. Titik maksimum dia adalah yang ini. 16, 20, 64. Jadi masukkan nilai maksimum dia 16 tambah 70 darab 64. So kita akan dapat K sama dengan 5440. Okey, nampak? Perlu tak nak lukis? Perlu. Boleh juga nak lukis. Okey. Okey, nak lukis tu dia akan dapat result yang lagi tepat. Okey, habis soalan nombor 1. So kita pergi ke soalan yang seterusnya. Nombor 2. Sebuah kilang menghasilkan arca pasu A dan pasu B dengan menggunakan mesin P dan Q. Okey, macam jadual diberikan 40, 20, 30, 60. Kilang tersebut menghasilkan X unit arca pasu A. Bermaksud X untuk A, Y untuk B. Mesin P beroperasi tidak melebihi 200 minit. Mesin P tidak beroperasi melebihi 200 minit. Mesin Q beroperasi sekurang-kurangnya 1800 minit. Okey. Penghasilan arca B tidak melebihi 3 kali ganda penghasilan arca pasu A. Okey, untuk A. Tulis ketiga ketaksamaan. Okey, ketaksamaan pertama. Mesin P beroperasi tidak melebihi 2000 minit. Bermaksud P 40X tambah 20Y tidak melebihi kurang atau sama dengan 2000. Boleh permudah? Boleh. Bahagi dengan 20. So 2X tambah Y kurang daripada 2 pula. Okey, 2000 bahagi 20 100 kan? Okey. Next, kekangan kedua. Mesin Q pula beroperasi sekurang-kurangnya 1800 minit. Okey, tengok yang Q. 30X tambah 60Y sekurang-kurangnya. Bila sekurang-kurangnya mesti lebih atau sama dengan 1800. Jadi boleh bahagi dengan 30. So dapat X tambah 2Y lebih atau sama dengan bagi 30 60. Okey. Next, kekangan ketiga. Penghasilan arca B tidak melebihi. B adalah Y. Y tidak melebihi kurang atau sama dengan 3 kali 3X. Okey? Okey, dah. Bila dah, kita akan buat graf. Sebelum kita buat graf, kita buat apa dulu? Yes, kotak ajaib. Okey, ni kita pinggan sikit. Okey, kotak ajaibnya di sini. X, Y. So, kalau X kosong, Y 100. Nampak? Kalau Y kosong, X 50. Kotak ajaib kedua.
X, Y. Kalau X kosong, Y 30. Kalau Y kosong, X 60. Kotak ajaib ketiga. X, Y. Kalau X kosong, Y kosong. Kalau X 10, Y 30. Nampak? So, kita akan lakar graf. Cikgu tunjuk plot sikit. Sebelum cikgu tunjuk yang betul. Okey. Sebab graf cikgu ni dia tak ada graf besar kan. Jadi part CX, part macam biasa, part CY dan part CX. Okey, awak tengok skala dia 2 cm kepada 10 unit. Tapi cikgu tak ikut skala lah. Cikgu letak 10, 20, 30. Awak buat ikut skala. Sebab cikgu tak muat. Okey. So 50, 60. So sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So part CY dan part CX. So cikgu tunjuk macam nak plot saja. Ingatkan balik. Padahal ramai dah tahu. Okey. 0, 100 di sini. 50 kosong di sini. Jadi ambil pembaris. Nampak? Okey, untuk yang kedua. 0, 30. Ni patut macam gitulah kan? Okey. 60 kosong. Di sini. So ambil pembaris. Okey. Yang ketiga. 0, 0, 10, 30. 10 tarik sampai 30. Nampak? Okey. So, nak lorek macam mana? Tengok. Yang pertama, kurang daripada. So, kat bawah. Yang kedua, lebih daripada di atas. Yang ketiga, Y kurang ke bawah. Tengok Y kurang. So kat sini adalah huruf apa? Yes, huruf R. Nampak? Okey. Okey, jawapannya macam ni lah. Yang ni yang tepat lah. Okey, so kita tengok kekangan pertama tadi awak dah senaraikan Okey, kita yang A selesai, yang B selesai. Okey, sekarang kita pergi yang C. Dengan menggunakan graf. Okey, bilangan minimum arca B bermaksud Y yang boleh dihasilkan jika kilang tersebut bercadang untuk menghasilkan 30 arca X. So, 30 arca pasu A kan. Jadi awak tengok dekat 3X sama dengan 30. Jadi X sama dengan 30. Dia kata minimum. Bukan julat. Julat tadi kita ambil di antara. So bila minimum awak tengok sini 30. Tarik ni atas. Sini adalah X sama dengan 30. So baca dia punya Y dia berapa. So Y sama dengan 15. Okay, nampak? Okey, B 2. B pula. C 2. Jumlah keuntungan maksimum seminggu jika keuntungan diperoleh daripada 1 unit arca A. So, X. Dan 1 unit arca B. So, untuk X, 300X tambah 250Y. Nampak? Sama dengan K. Okey, jadi kita ambil yang paling, dia kata maksimum. So, titik yang paling maksimum 20, 60, 300 darab 20 tambah 250 darab 60. Dapatlah K. K kita akan dapat 2100. Ini adalah keuntungan maksimum. Okey, selesai latihan Kediri 7.2.